Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat? Lama ya tak jumpa. Alhamdulillah hari ini kita diberikan ruang dan peluang untuk menyambung pengajian kitab kita yang sudah tergendala begitu lama sekali. Alhamdulillah. Ya, cik-cik, muslimah-muslimah semuanya kan. Saya tahu ramai rindu saya ni. So hari ni Alhamdulillah. So saya harap kita pada hari ini semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan supaya kita dapat menyambung pengajian kitab kita pada hari ini. Baik, seperti mana biasanya kitab kita? Kita berada pada hadis kita yang terakhir dalam kitab yang kita jadikan ia sebagai buku rujukan kita, kan? Dan kita juga akan berpindah kepada kitab kita yang baru. Namun saya nak habiskan juga perbincangan dalam kitab ini. Okey, jadi kita berada pada hadis kita yang terakhir, iaitu hadis kita yang ke-50. Hadis kita yang ke-50 berada di muka surat 435. Ya, muka surat 435 dan hadis kita bertajuk. Apa tajuk hadis kita? Keutamaan zikir pada halaman 435. Okey, keutamaan zikir. Baik, saya baca hadis kita di sini. Ya, pada hadis kita yang ke-50 bertajuk keutamaan zikir pada halaman 435. Hadis ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad, ya, lafaz yang diambil dalam kitab ini, iaitu ada pada satu masa datang seseorang lelaki. Okay, kalau dilihat dalam kitab kita, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alaina fababun natamassaku bihi jami'un. Ada seorang lelaki dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah begitu banyak sekali atas kami. Maka tunjukilah kami satu pintu ataupun satu amalan yang mencakupi, yang dapat kami pegang dengan teguh." Jadi apa kata Nabi SAW ketika lelaki itu datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi dengan persoalan yang sedemikian? Nabi pun kata kepada dia, qal la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wa jal. Maksudnya, baginda bersabda, hendaklah lidahmu sentiasa basah dengan berzikir, iaitu mengingat dan menyebut Allah Azza wa Jal. Jadi ini adalah sesuatu yang Nabi tunjukkan kepada lelaki itu tadi. Bila dia tanya kepada Nabi satu amalan yang mencakupi semuanya, maka Nabi kata dalam syariat agama kita, ya, maka Nabi kata kepada dia yang mencakupi amalan semuanya itu, dalam agama kita ni ada banyak, ada banyak amalan. Tapi kalau kita nak lihat amalan yang mencakupi semuanya, Nabi kata, hendaklah kita menjadi seorang hamba Allah yang mana lidah kita sentiasa basah dengan zikrullah. Maknanya tidak melepaskan ataupun tidak meninggalkan zikrullah sebagai amalan kita sepanjang dalam kehidupan kita ini. Jadi muslimah, dalam hadis ini dilihat kepada syarahnya. Okey, dilihat kepada syarahnya, kalau kita lihat di bawah itu, ya, telah disinggung, telah kita ni banyak kali dalam perbincangan kitab kita ni, bagi saya, daripada hadis kita yang pertama hinggalah kepada hadis kita yang ke-50 ini, banyak kali kita dah sentuh tentang perbincangan berkenaan dengan zikrullah.
iaitu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Tapi tak salah. Dalam hadis kita yang terakhir dalam kitab ini, kita ulang sekali lagi perbincangannya supaya ianya menjadi sebuah perbincangan yang sentiasa dekat di hati kita. Baik, apa sebenarnya kalau kita nak lihat tentang zikir ini? Pertama sekali sebelum kita pergi jauh, sebab tajuk kita ni panjang. Okay, tapi saya dalam masa yang terhad ini, saya nak juga ambil satu perbincangan yang mana berkenaan dengan keutamaan berzikir kepada Allah ini, ia adalah sesuatu yang terangkum ataupun sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran. Bahkan di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan tentang zikrullah itu tadi. Baik, kalau dalam Al-Quranul Karim ya muslimah, ada sebuah ayat, ada ayat Al-Quran yang mana dalam surah Al-Ahzab pada ayat 41 hingga 42. Boleh rujuk ya, dalam kitab kita ada pada muka surat 436. Di situ apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dhkuru dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah perintahkan kepada kita di dalam ayat ini, iaitu surah Al-Ahzab pada ayat 41 hingga 42. Allah perintahkan kita sebagai seorang yang beriman. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini adalah perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab pada ayat 41 hingga 42. Di samping itu, kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan dalam surah yang sama, namun pada ayat yang ke-35, apa kata Allah? Allah memberikan di sini dalam ayat ini tentang betapa keutamaan diberikan kepada mereka ini, iaitu Allah berikan kepada mereka dengan keampunan dan pahala. Kepada siapa? Allah sebutkan وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, dan lelaki serta wanita yang banyak berzikir, iaitu mengingat dan menyebut nama Allah. Di sini Allah kata a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah sediakan kepada mereka satu bentuk keampunan dan pahala yang begitu besar. Jadi tak rugi. Zikir ni muslimah ya, ia adalah sesuatu amal yang bagi saya mudah. Mudah maknanya kita boleh buat bila-bila masa, bila-bila waktu, kan? Iaitu pagi dan petang. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab yang telah saya nyatakan di sini, yang juga ada dalam buku kita, disebutkan dalam surah Al-Ahzab pada ayat 41 hingga 42. Allah kata apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah, bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Bahkan orang tidak kira sama ada di kalangan kita orang yang beriman ini, yang Allah seru itu tadi supaya sentiasa ingat kepada Allah. Tak kira sama ada lelaki dan wanita. Sebab itu Allah kata وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Untuk orang lelaki dan juga untuk orang perempuan yang mana mereka ingat Allah, iaitu mereka berzikir kepada Allah, Allah sediakan untuk mereka dengan apa dia? Allah sediakan untuk mereka dengan maghfirah, iaitu dengan keampunan dan juga pahala. Selain dalam Al-Quranul Karim, sebenarnya ada banyak ya muslimah, dalam Al-Quran ini Allah sebutkan tentang orang-orang yang berzikir. Tapi tak apalah, dalam kesempatan ini kita cuma ambil 2 sahaja ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang saya nak pindah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi ada disebutkan berkenaan dengan al-mufarridun. Okey, al-mufarridun. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Boleh rujuk ya muslimah dalam kitab kita pada muka surat 436. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala jabalin
yuqalu lahu Jumdan. Faqala siru haza Jumdan qad sabaqal mufarridun. Nabi SAW pernah melewati satu gunung yang dikenal dengan namanya Gunung Jumdan. Jadi bila Nabi SAW lalu di gunung itu, Nabi kata apa? Berjalanlah kalian melewati Gunung Jumdan ini. Okey? Kerana orang-orang al-mufarridun telah terlebih dahulu sampai di Gunung Jumdan tersebut. Jadi para sahabat ketika mereka mendengar Nabi kata al-mufarridun. Jadi mereka pun bertanya kepada Nabi, "Wa manil mufarridun ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang dinamakan sebagai al-mufarridun wahai Rasulullah? Jadi apa kata Nabi dalam hadis ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW ketika ditanya oleh mereka tentang manil mufarridun, Nabi pun kata adz-dzakiruna Allah kathiran wadz-dzakirat. Adz-dzakiruna Allah kathiran wadz-dzakirat. Maknanya iaitu al-mufarridun adalah lelaki dan wanita yang banyak berzikir, iaitu mengingati Allah Azza wa Jal. Hadis ini yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, yang menyebut tentang al-mufarridun sama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35. Pada ayat yang ke-35. Maka di sini muslimah kita lihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang adz-dzakirina wadz-dzakirat. Iaitu lelaki yang mengingati Allah dan wanita yang mengingati Allah. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga menyebutkan tentang adz-dzakirina wadz-dzakirat. Yani adz-dzakiruna Allah wadz-dzakirat. Iaitu orang lelaki dan orang perempuan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sendiri, ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata apa? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sentiasa berzikir dalam keseluruhan waktu baginda. Jadi ini kita panggil sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Orang tak kira sama ada lelaki ataupun wanita. Mereka adalah insan, mereka adalah hamba Allah yang sentiasa ingin mencontohi gaya hidup Nabi SAW. Iaitu bagaimana? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata begini ya muslimah. Orang yang berzikir kepada Allah. Kenapa Nabi SAW pesan dalam hadis kita yang ke-50 ini, Nabi kata apa? La yazalu lisanuka rataban min zikrillahi azza wa jal. La yazalu lisanuka rataban min zikrillahi azza wa jal. Nabi kata apa? Hendaklah lidahmu sentiasa banyak berzikir. Apa itu basah? Kerana mengingati Allah. Itu kerana berzikir kepada Allah. Kenapa Nabi SAW pesan kepada kita dengan pesanan ataupun nasihat yang sedemikian? Kerana zikir kepada Allah ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, lidahnya tak lekang menyebut nama Allah. Macam kita dalam hidup kita kan muslimah. Kita kalau suka dengan seseorang, kita kalau cinta dengan seseorang, hati kita, lidah kita, pemikiran kita sentiasa ingat kepada dia. Sentiasa sebut nama dia. Hati kita rindu, lidah kita sentiasa nak sebut nama dia. Pemikiran kita sentiasa asyik teringatkan dia. Jika dengan manusia kita begitu, maka saya nak kata begini muslimah, dengan Allah lebih-lebih lagi.
Dengan Allah lebih-lebih lagi rasa kecintaan kita, rasa rindu kita, rasa kita nak ingat, rasa kita nak zikir di lidah kita itu yang menyebabkan lidah kita sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah bukti cinta kita, bukti sayang kita, bukti kita sentiasa ingat kepada Allah. Bila lidah kita sentiasa menyebut nama Allah. Maka sebab itu, zikir orang yang beriman berbeza dengan zikir orang yang mana hatinya lalai. Kerana orang yang beriman ini hatinya amat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk ya muslimah, pada muka surat 437 ada disebutkan dengan surah Al-Anfal ayat yang kedua. Saya ingin ambil ayat ini sebagai pengakhiran kepada perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan keutamaan berzikir. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua? Allah kata, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka itu apabila disebut nama Allah, bergetar jiwa mereka. Bergetar jiwa mereka ini, kalau kita rujuk dalam penerangan ataupun pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau mengambil pendapat daripada Mujahid. Beliau kata apa? Maksudnya ialah hati kita takut kepada Allah. Dalam penerangannya yang lebih lanjut, beliau katakan apa? Orang yang berzikir kepada Allah, jiwanya itu bergetar kerana takut kerana Allah. Ia akan menyebabkan dirinya sentiasa ingin menjadi insan, sentiasa ingin menjadi hamba Allah yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Dan seterusnya memotivasikan diri dia untuk sentiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sebab itu muslimah penting kita ini menjadi insan, menjadi seorang hamba yang sentiasa berzikir kepada Allah sebagaimana Nabi SAW. Sebab itu kita kena minta tolong, minta bantuan kepada Allah. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa menjadikan kita insan yang berzikir kepada Allah. Bagaimana? Ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar kita ini sentiasa menjadi orang yang hendak berzikir kepada Allah. Yang Nabi ajarkan kepada Muaz ibn Jabal, yang Nabi pesan kepada beliau, jangan tinggalkan doa ini setiap kali selepas solat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Maka sebab itu, muslimah yang saya kasihi, ini adalah pengenalan kepada perbincangan untuk hadis kita yang ke-50 tu tadi. Jadilah insan yang sentiasa ingin dekat dengan Allah. Bagaimana? Dengan berzikir kepada Allah. Kerana itu adalah sesuatu yang sentiasa Nabi SAW laksanakan. Maka wajar kita sebagai umat Nabi SAW mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan. Dan kita juga perlu minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi insan yang tidak lalai, agar hati kita sentiasa ingin ingat kepada Allah. Bagaimana dengan berzikir kepada Allah itu tadi? Dengan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu dengan doa ini yang saya tinggalkan pada semua pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita sepanjang hayat kita. Itu saja muslimah perbincangan kita pada hari ini. Saya tutup perbincangan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.